Bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda untuk waktu ini menerusi temu bual eksklusif Bernama Radio. Kita nak berbicara berkaitan dengan Hari Bumi Sedunia mana disambut semalam, iaitu pada 22 April setiap tahun kita akan menyambut Hari Bumi Sedunia. Ya, dan bersama-sama dengan kita pada waktu ini tetamu kita ada Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Anda boleh saksikan kita bukan sekadar dengar je di radio, malah boleh saksikannya di Facebook Bernama Radio. Di mana kita bawakan program ini secara live di Facebook Bernama Radio. Okey. Baik, waktu ini kita masih lagi menantikan tetamu kita, Datuk Seri Tuan Ibrahim, untuk bersama-sama dengan kita dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Ya, betul. Kita baru saja menemu bual kan, ada seorang tetamu kita ni, yang baru je memenangi satu anugerah ni tentang Hari Bumi Sedunia. Dia pesan kita ni nak jadi orang yang menjaga bumi adalah melalui sekecil-kecil perkara saja. Bermula dengan tidak buang sampah ke merata-rata tempat. Walaupun sekecil-kecil plastik gula-gula barangkali. Ya, betul. Baik, mungkin dah bersedia tamu kita. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, menerusi talian Zoom. Waktu ini kami bawakan kepada anda. Assalamualaikum Datuk Seri. Baik, Datuk Seri. Okey. Kita cuba dapatkan Datuk Seri. Nampak Datuk Seri dah bersedia, tapi audionya tu kita tak dapat receive audio. Audionya tu. Tapi kita cuba lagi. Tapi Syah, cerita juga tentang kebersihan dan juga menjaga bumi ni kan. Satu cakap tadi sekecil-kecil perkara kan. Satu lagi perkara yang boleh kita buat sekarang ni adalah di rumah kita asingkan sampah. Itu sangat-sangat membantu juga. Paling membantu ialah kita asingkan sampah. Sebabnya sampah yang boleh di-recycle ataupun recycle apa? Kitar semula. Sampah yang boleh dikitar semula. Penting Kemudian kita asingkan juga sampah basah macam makanan basah dan sebagainya. Baik, kita cuba sekali lagi dapatkan Menteri Alam Sekitar dan Air yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menerusi talian Zoom. Sekali lagi Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ceria pagi Jumaat ni semua. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang mulia ini. Dua mulia. Hari Jumaat mulia, Ramadan pun mulia. Baik. Dan Datuk Seri, bercerita tentang Hari Bumi Sedunia kan. Apa fokus sambutan Hari Bumi Sedunia untuk tahun 2021 ini, Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada Bernama Radio dapat bersama pada pagi ini dalam kita beri fokus sedikit pada sambutan Hari Bumi. Hari Bumi ni hari yang telah ditetapkan bagi memupuk penghargaan kita dan pengisytiharan bumi dan kesedaran mengenai isu-isu yang boleh mengancam ekosistem bumi. Sebenarnya menunjukkan sokongan kita lah, perlindungan kita kepada bumi. Bumi ni tempat kita berada, seumpama kita berada dalam rumah. Macam mana kita nak menjaga rumah yang kita diami bersama ini, supaya rumah yang kita diami ini benar-benar bermanfaat, benar-benar dapat kita hayati, dapat kita gunakan sepenuhnya, bukan saja untuk kita, bahkan untuk generasi yang akan datang, insya-Allah. Baik, kita faham dan kita sedia maklum juga bahawa Hari Bumi ini disambut pada 22 April setiap tahun di seluruh dunia. Tapi bila Datuk Seri ianya mula disambut sebenarnya? Tak tahu awal-awal dulu. Ya, kalau ikut sambutan Hari Bumi ni memang tiap-tiap tahun disambut pada 22 April pada setiap tahun di seluruh dunia. Dan dia bermula pada 22 April 1970 yang merupakan tahun pertama ia disambut oleh lebih kurang 20 juta penduduk bumi pada waktu itu. Dan ini menggambarkan kepada kita sebenarnya telah banyak kali dah sejak tahun 70 lagi sambutan itu diadakan. Dan soal kita apakah kita beri perhatian atau tidak itu soal kedua, tetapi sambutan telah bermula tahun 1970 pada 22 April dan tahun ini merupakan tahun yang ke-51 Hari Bumi disambut di seluruh dunia. Kalau ikut dalam sejarahnya, Senator US Gerald Nelson daripada Wisconsin merupakan di antara pengasas utama sambutan Hari Bumi, kesedaran supaya untuk sama-sama memelihara bumi dan menjaga bumi sebagai suatu amanah Allah Ta'ala kepada kita seluruhnya
untuk kita jaga. Jadi dia bermula dah lama lah kalau kita ikut sejarah ni, tahun 70. Okey, lama dah sebenarnya kan Hari Bumi Ya, Sedunia. dah 51 tahun dah. 51 tahun. Dah lama dah. Dan kalau kata kita lihat Hari Bumi Sedunia, tahun ini temanya pulihkan bumi kita Datuk Seri Ya. untuk meningkat. Pulihkan bumi kita. Ya. Ini tema kita pada tahun ini. Dan semalam sambutannya, dan saya pun telah buat pelancaran sempena Hari Bumi semalam dalam satu majlis. Dan hari ini kita bersama dengan bernama radio untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi sambutan Hari Bumi Sedunia pada hari ini. Baik. Datuk Seri, kalau kita sebutlah tentang Hari Bumi ni kan, kita fikir contoh kalau Hari Guru, kita nak sambut Hari Guru, kita bagi hadiah tanda menghargai guru kita. Yeah. Contoh, Hari Ibu, kita bagi hadiah dekat ibu kita. Hari Bapa, kita bagi hadiah dekat bapa. Hari Bumi, kita nak hadiahkan apa pada bumi? Apa umat manusia nak buat ni pada bumi? Apa nak hadiah pada bumi ya? Apa yang boleh Ini kita satu buat soalan ni? yang cukup menarik. Terima kasih. Baik, untuk sambutan Hari Bumi ni, kita semua penduduk bumi ni menghayati, supaya bumi yang kita diam ini, kita nak bina kesedaran lah. Kesedaran terhadap isu-isu yang berlaku persekitaran dan isu-isu yang melibatkan soal-soal bagaimana memelihara bumi dan memelihara bumi sendiri. Kita akui bahawa bumi ini merupakan satu ciptaan Allah Ta'ala yang sangat unik dan usianya pun dah lanjut. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, zaman Nabi Nabi dah sebut bahawa dunia ni, bumi ni dengan hari kiamat tu sangat hampir. Tetapi bukan bermakna kita duk tunggu kiamat ya. Macam kita sakit lah, walaupun kita tahu kita akan meninggal dunia, kita akan mati, tapi kita ikhtiar, kita makan ubat, kita pergi klinik, kita jaga kesihatan, kita jaga makanan kita jaga semua. Begitu juga bumi. Jadi tujuannya ialah supaya kita semua mengambil beberapa langkah supaya tindakan-tindakan yang kita buat itu sama ada dia paling kecil sampailah tindakan-tindakan yang besar, seperti yang kita buat tadi, soal bagaimana untuk kita semula bahan-bahan buangan kita, bagaimana kita nak urus sampah, sistem sampah kita supaya bumi ini tidak cemar untuk kita diami, dan bagaimana untuk kita pastikan air dapat kita jimatkan, tenaga dapat kita jimatkan. Kadang-kadang isu air ni kadang-kadang kita tidak hargai. Sebagai contoh ya, air yang kita sampai rumah kita ni air jernih, yang bersih, yang boleh kita guna untuk minum dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa nilai air ni sangat mahal sebenarnya. Kalau tengok daripada sungai tu mungkin dia keruh, berkeladak dengan berbagai-bagai perkara, tapi di sampai paip rumah kita sangat jernih. Kosnya sangat mahal. Jadi kadang-kadang bila kita tak hargai, contoh waktu kita gosok gigi, ada orang kadang biar je paip dia terbuka waktu gosok gigi, ataupun waktu dia mandi, dia biar, waktu dia sabun pun dia biar je dia punya paip air itu terus terbuka. Jadi ini antara contoh-contoh kecil, tapi kita mesti bermula. Termasuk juga soal bagaimana untuk kita beralih kepada pembayaran bil dalam talian sebagai contoh, mengurangkan pergerakan. Isu ni sebenarnya berkait rapat dengan beberapa program, nanti kita akan sentuh. Juga kita kena banyakkan penggunaan pengangkutan awam, penjimatan dan sebagainya lah, lampu cekap tenaga ataupun LED, solar dan sebagainya. Itu di antara usaha-usaha kita untuk jaga alam. Jadi nak jaga bumi ni termasuk juga menghijaukan bumi dengan tumbuhan, dengan tanam pokok dan sebagainya. Jadi itu bentuk hadiah yang kita kena bagi pada bumi ni, tempat kita diami. Ya, okey. Bumi rumah kita kan. Dan tiap-tiap Bumi tahun rumah kita ya. Dan tiap-tiap tahun juga Datuk Seri, Hari Bumi disambut seluruh dunia, termasuk di Malaysia sendiri. Tapi masih ada yang tidak memandang serius terhadap penjagaan alam sekitar ini. Betul. Kita pula naik geram ni. Contoh ambil gambar selfie-selfie dekat tanaman bunga tu, tepi-tepi jalan tu, tak terjatuh kan. Habis patah penyik kan pokok bunga tu antara salah satunya. Jadi apa kaedah untuk terapkan rasa cinta pada alam sekitar dalam kalangan masyarakat kita ni, Datuk Seri? Baik, terima kasih. Ini soalan menarik untuk kita bincang bersama. Saya fikir pertama sekali kita tahu bahawa bumi tempat kita diam ini merupakan suatu amanah Allah Ta'ala. Maka apa yang penting ialah kita perlu libatkan semua pihak lah, sebab nak jaga bumi ini bukan hanya kita tapi semua. Sama ada komuniti kita, sama ada NGO, badan-badan kerajaan, jabatan-jabatan dan semua pihak. Antara yang boleh kita buat ialah pertama sekali mungkin kita boleh menganjurkan kempen. Sebagai contoh, kempen untuk kita perhebatkan gerakan untuk kempen kesedaran, kebersihan macam disebut tadi.
Kadang-kadang saya bila sebut soal kebersihan ni, kalau kita pergi pasar malam ke pasar minggu ke, bila siap saja pasar malam, pasar minggu tu kita tengok sampah penuh, dibuang merata-rata. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan etika kita. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW disebut an-nazafatu minal iman, kebersihan tu sebahagian daripada iman. Termasuk juga saya ingat kempen untuk kita semula, sama ada kita semula barangan-barangan yang ada, dan terutama e-waste kita, yang kempen cintai sungai, kempen untuk kita tanam pokok, kempen untuk kita hindari plastik sekali guna. Plastik ni di antara sampah-sampah yang perlu kita urus dengan penuh hemat dan cermat. Selain daripada itu, Kementerian juga kita perkenalkan pendidikan alam sekitar secara formal di peringkat sekolah lagi, sampai ke peringkat universiti, supaya semua pihak menyintai keindahan bumi yang kita diami, sungainya, macam mana kita nak lestarikan sungai, bagaimana kita nak urus sampah-sampah kita. Sebab tu kita ada kempen untuk asingkan sampah, bagaimana setiap sampah tu ada kaedah pengasingan dia sendiri. Dan sekarang ni dalam tempoh COVID-19 ni, kita banyak clinical waste kita yang terhasil, sama ada proses vaksinasi yang berjalan, ataupun kehidupan kita tiap-tiap hari kita pakai face mask. Macam mana kita nak urus face mask kita? Kadang-kadang kita buang merata-rata je face mask kita. Ini di antara yang kita boleh buat lah. Dan saya tengok di antara yang kita juga laksanakan ialah supaya masyarakat mengamalkan gaya hidup hijau dalam amalan seharian, seperti penjimatan elektrik, penjimatan air. Ini di antara benda penting. Amalan penjimatan penggunaan elektrik dan air ni sebenarnya boleh kita lakukan. Sebagai contoh, kita perlu matikan suih lampu bila kita tak ada dalam bilik. Dan demikian juga pendingin, hawa dingin kita kena tutup. Kipas-kipas kita yang bilik tak guna, kadang-kadang kita ni biasa biarkan saja. Terutama air, sebagai contoh, kadang-kadang paip air tu bocor. Dah bertahun-tahun dia menitik. Kita tak tukar pun paip tersebut, kita biar dia. Mungkin kerana faktor harganya murah, faktor kita tidak hargai, ataupun kita rasa duit banyak sangat ni pun satu penyakit juga kadang-kadang. Sebenarnya bukan duit ada, tapi dia tak kisah pun lampu tak tutup, aircon tak tutup, kadang-kadang kipas tu dibiar je buka-buka tak pernah tutup. Ni di antara benda yang kita boleh lakukan penjimatan supaya penggunaan air elektrik kita dapat kita jimatkan. Kadang-kadang saya sebut contoh yang mudah yang biasa kita berlaku lah. Berapa minit kita ambil masa untuk mandi. Ada orang kadang-kadang cukup lama dalam bilik air. Orang perempuan, orang lelaki ni sama je. Perempuan dia lama Datuk Seri sebab kita nak basuh bilik air, nak basuh baju, baju terus. Tapi perempuan jarang lama lah, sebabkan nanti anak-anak pun ketuk-ketuk pintu bilik air, so keluar. Sebab tu P. Ramlee dia kejap je, dia masuk 2 minit. Cik mata je. Tapi saya tengok yang pentingnya bukan lama sekejap, tapi kita kena pastikan bahawa kita berlaku berjimatan, sama ada jimat air, yang penting jimat masa. Kadang-kadang anak laki-laki pun kadang masuk bilik air lama, tunggu buka paip, duk sabun badan dia pun dia biarkan paip air tu buka. Kurang lawas tu agaknya. Kemudian soal saya sebut juga soal pengasingan sampah tadi, tahu kita sentuh, kalau boleh amalan mengasingkan sampah ni mengikut jenis seperti kertas, plastik, botol, kaca dan sebagainya, itu dapat kita asingkan bermula di rumah. Sebagai contoh di dapur kita, yang paling penting kalau kita rasa payah nak asingkan beberapa jenis ni, paling penting sekali sampah plastik. Plastik tu dapat kita asingkan sebab plastik ni pelupusannya lama, dan dia menjadi faktor besar kadang-kadang berlaku banjir kilat. Puncanya pada plastik je. Mungkin plastik kita tutup longkang, laluan air ditutup kerana faktor plastik. Betul. Jadi kalau boleh di dapur kita, biar kita asingkan plastik daripada bahan-bahan lain. Kalau ini dapat kita buatkan bermula di rumah kita, saya fikir kita telah menyumbang kepada Hari Bumi untuk sama-sama kita menjaga. Baik. Kemudian untuk anda yang baru bersama kita, kita bawakan kepada anda sebenarnya Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, sempena dengan Hari Bumi Sedunia. Sekarang ini Datuk Seri telah kongsikan kita ni apa yang kita patut buat untuk menjaga bumi yang kita pinjam sebenarnya dari generasi-generasi akan datang. Dan Datuk Seri kongsikan tu benda yang memang kita lalui, hadapi hari-hari. Tapi buat penjimatan ke tidak? Tapi Datuk Seri, saya terfikir juga kita melihat dari sudut
sebenarnya ketika ini kita berada di tengah-tengah antara persimpangan dilema. Dia macam bukan lagu sebab Nora pula dia bukan sebab boleh balik kampung ke tidak ni Datuk Seri. Tapi kita melihat dari satu sudut bahawa kita perlu mengorbankan alam sekitar atas nama pembangunan. Apa pandangan Datuk Seri? Betul. Ya. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, tentulah kita terpaksa jalankan pembangunan kita. Banyak kawasan-kawasan hutan kita terpaksa kita teroka untuk penempatan penduduk, perumahan, untuk kilang-kilang dan sebagainya. Dan kita tak nafikan sebagai sebuah negara sedang membangun, faktor-faktor ini akan terus berjalan. Tapi apa yang penting ialah kita harus mengikut dia punya peraturan-peraturan. Negara kita ada undang-undang, ada polisi, ada peraturan yang mesti diikut. Dalam semua pembangunan negara, maka kalau kita boleh ikut kaedah yang betul, maka tentulah dia akan melahirkan pembangunan yang lestari. Pembangunan yang tidak merosakkan, tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab tu kita ada dua perkara. Pertama, kita perlu ada undang-undang yang mengawal supaya semua pembangunan kita dapat diurus, dapat ditadbir dengan cara baik. Yang kedua, kita perlu ada kesedaran di kalangan masyarakat, termasuk juga semua pihak, bagaimana untuk kita sama-sama menjaga. Kita nak negara kita maju, kita nak negara kita membangun, kita perlukan ladang-ladang, musangking pun perlu, durian pun perlu, sawit kita pun perlu sebagai sumber ekonomi negara. Tapi di waktu yang sama, kelestarian itu yang paling penting, supaya pembangunan kita tidak menyumbang kepada kerosakan. Sebab kalau rosak, kita juga kena tanggung, kita juga kena pulih balik. Dan kos memulihkannya sangat besar. Sebab tu kita harap supaya apa saja pembangunan kita nak buat, kita ikut peraturan-peraturan dan kita kaedah-kaedah yang telah pun disusun, diatur oleh pelbagai-bagai pihak lah, termasuk kerajaan tempatan dan sebagainya. Baik, Datuk Seri menyebut tentang undang-undang. Kita yakin dan kita percaya Malaysia ada undang-undang yang cukup kuat dan utuh berkaitan dengan alam sekitar dan air ini. Tapi satu lagi yang perlu kita lihat dari sudut penguatkuasaan. Rakyat tertanya-tanya bagaimana dari sudut penguatkuasaan, Datuk Seri. Kita yakin kita ada undang-undang. Satu lagi perkara ialah penguatkuasaan. Alhamdulillah. Kita di peringkat kementerian, kita ada Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ni ialah agensi penguatkuasa untuk memastikan semua alam sekitar, peraturan-peraturan Akta Al-Sekirin 1974 tu dapat dipatuhi. Jadi kita ada tim penguatkuasaan dan baru-baru ini kita melancarkan kita tingkatkan lagi dengan wujudkan satu unit, kita panggil unit cegah alam sekitar, unit pencegahan alam sekitar. Jadi bersama-sama dengan pihak polis, dengan pihak terlibat semua supaya dalam setiap operasi yang kita buat, kita gabung, libatkan sama. Jadi saya melihat bahawa Jabatan Penguatkuasa kita di Jabatan Alam Sekitar ni, alhamdulillah baru ni menerima anugerah antara operasi yang baik mereka antarabangsa dalam operasi-operasi yang kita buat. Dan operasi ini bukan saja di kilang-kilang, kita juga melakukan tindakan kita pemantauan pada setiap waktu kepada sumber-sumber pencemar yang kita jangka boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Sama ada kilang-kilang industri ataupun kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Dan kita juga bekerjasama dengan banyak kementerian lain, termasuk KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Kita adakan kerjasama dengan Kementerian MOT, Kementerian Pengangkutan, supaya kita dapat buat pemantauan bersama terhadap elemen-elemen pencemaran ni. Jadi oleh kerana itu kita tengok dalam operasi kita, alhamdulillah kita banyak operasi yang telah kita buat, termasuk penghantaran kita punya kontena yang melanggar undang-undang negara. Negara kita perlu bebas daripada jadi sampah dunia, dan saya tegaskan banyak kali, Malaysia tidak akan sekali-kali menjadi tempat pembuangan sampah dunia. Maka kerana itu kita tegas dan kita hantar balik beratus-ratus kontena yang kita hantar bila mana mereka langgar peraturan dan sebagainya. Itu di antara tindakan kita. Samping itu satu sikit saya sebut juga, kita juga dalam rangka untuk menggubal bagi meningkatkan lagi hukuman kepada pesalah-pesalah yang kita quote and quote yang degil ni lah. Supaya mereka dapat diambil tindakan yang tegas, yang keras, termasuklah kita gantung operasi kilang-kilang yang melakukan pencemaran. Dan kita bertindak mendakwa mereka di mahkamah dan sebagainya. Itu ya, tindakan tegas bakal diambil. Ini untuk Selamat Maju Jaya yang asyik buat
benda yang sama je, kesilapan-kesilapan yang sama ni. Dia adalah untuk kelangsungan hidup Ya, bersama. Ya. Sebab kita ni sama-sama meminjam bumi Tuhan ini. Ya. Dan itu satu perkara lah tentang industri pembangunan dan sebagainya, Datuk Seri. Okey, bagaimana Ya. pula sebagai pengguna, kita pengguna dan juga yang tinggal di bumi ini, benda yang hari-hari kita buat, iaitu menggunakan kenderaan. Ya. Dan industri kenderaan juga kan dilihat juga semakin meningkat ya teknologinya, dan bagaimana enjin ni berfungsi untuk dalam orang kata menjaga alam sekitar ini juga, Datuk Seri. Okey, terima kasih. Saya tengok bila kita buat pelaporan kepada Badan Antarabangsa, kita dapati punca besar pelepasan karbon dioksida kita ialah daripada sumber tenaga. Sumber tenaga ni termasuk daripada industri, kenderaan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kerajaan telah pun mengambil beberapa langkah ke hadapan untuk memastikan supaya sumber tenaga kita dapat kita kurangkan. Sebab kita kena ada offset kita daripada karbon dioksida yang kita kena yang dikeluarkan ini. Kita kena offset dengan hutan-hutan kita dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita sedang rangka di peringkat kementerian dan pelbagai agensi ialah supaya kita mengurangkan penggunaan kenderaan yang menggunakan diesel ataupun petrol ni. Dan banyak negara sebenarnya telah letakkan sasaran, termasuk negara kita juga telah letakkan sasaran supaya negara kita akan mengurangkan penggunaan enjin diesel dan petrol, dan kita galakkan kenderaan elektrik atau EV. Penggunaan kenderaan elektrik ni sebenarnya merupakan salah satu mekanisme supaya untuk mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida, hidrokarbon yang tidak terbakar ataupun UHC, dan karbon monoksida, nitrogen oksida, dan di antara partikel-partikel yang terampai yang boleh menyebabkan kepanasan global. Dan oleh kerana negara kita di waktu yang sama, kita perlu gerakkan usaha-usaha ini, dan bagi pihak kementerian, kita telah pun membentangkan dalam suatu mesyuarat bersama MyCAC bersama yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita telah lancarkan suatu ketah polisi, ketah dasar berhubung dengan low carbon mobility, kenderaan rendah karbon kita. Dan situasi yang sedang berlaku pada waktu ini, kita dapati seluruh dunia sebenarnya sedang bergerak kepada kenderaan elektrik, kenderaan elektrik supaya mengurangkan pelepasan karbon di udara. Situasi yang baik ini sekiranya tenaga elektrik itu dijana daripada sumber tenaga boleh baru, sebagai contoh daripada solar dan sebagainya yang tidak melibatkan pembakaran. Apapun secara keseluruhannya, penggunaan tenaga daripada kereta elektrik jauh lebih efisien sebenarnya, dengan kadar pelepasan gas mutlak yang jauh lebih rendah daripada kenderaan berkuasa petrol ataupun diesel. Dan oleh kerana itu kita bergerak ke arah menggalakkan penggunaan ini. Dan sekarang ni negara kita alhamdulillah banyak dah motor-motor, basikal yang menggunakan bateri, dan ini dapat kita tingkatkan. Dan insya-Allah banyak negara sebenarnya sedang bergerak ke arah itu. Tujuan tidak lain tidak bukan ialah untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara, dan dia boleh mendatangkan kesan kepada rumah kaca GHG kita. Jadi oleh kerana itu, di antara perkara yang kita buat juga ialah membanyakkan penanaman pokok. Baru-baru ini Perdana Menteri telah pun melancarkan usaha untuk tanam 1 juta pokok. Dan kita juga sebenarnya bersama dengan berbagai pihak menambahkan lagi jumlah hutan-hutan kita supaya pokok-pokok kita dapat kita tanam. Kalau boleh setiap pengguna kenderaan dan berapa banyak kita guna, dia ada kaedah pengiraan yang kita boleh offsetkan dengan kita wajibkan kita untuk tanam pokok. Sekurang-kurangnya untuk dapat penyerapan karbon ni. Ini di antara usaha-usaha yang kita buat berhubung dengan penggunaan kereta elektrik. Itu dia, nak kena tukarlah ni ke kereta elektrik namanya. Baik. Dan baik, okey Datuk Seri. Faktor utama yang menjadi kepentingan menggunakan kenderaan elektrik ini untuk orang awam pula bagaimana? Tadi mungkin untuk persendirian, ni untuk orang awam bagaimana usahanya itu, Datuk Seri? Baik, secara umumnya seperti yang disedangkan tadi, penggunaan kenderaan elektrik ni sebenarnya menyumbang bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca atau GHG dan gas-gas yang berbahaya kepada alam sekitar. Isu yang dihadapi sekarang ni ialah berlaku peningkatan kepanasan global, yang akibat daripada kepanasan global ini kita dapati akan berlaku perubahan iklim,
kadar kecairan ais menyebabkan bumi atau negeri kawasan-kawasan yang rendah akan ditenggelami. Dan kalau peningkatan 1% saja suhu, kita dapati banyak kawasan-kawasan yang rendah ni akan tenggelam. Apa yang penting ialah dengan peningkatan suhu dunia ataupun suhu bumi ni menyebabkan berlaku suatu perubahan iklim yang sangat ketara. Contohnya banjir yang teruk, musim kemarau yang kritikal, di waktu yang sama cuaca juga berubah dalam masa yang singkat. Dan ini di antara kesan-kesan, contoh macam hujan. Hujan tu mungkin dia tidak panjang tapi dia turun lebat dan mendatangkan kesan banjir pada kawasan-kawasan tertentu. Dari segi ekonomi, kadar kecekapan kenderaan elektrik sebenarnya jauh lebih daripada 77%, manakala kenderaan petrol lebih kurang 12% ke 30%. Jadi untuk mencapai 30% kenderaan petrol perlu menggunakan teknologi yang tinggi bagi menghasilkan bagi meningkatkan harga kenderaan berkenaan. Jadi dari segi kajian kita buat, pengurangan kos tenaga berbanding petrol lebih kurang dalam 60%. Maknanya, kalau sekiranya kita boleh gunakan tenaga kereta kenderaan elektrik, maka dia sebenarnya banyak membantu. Dan dari segi kos kita lebih rendah sebenarnya sebab pertama sekali dia tidak berlaku pembakaran dan sebagaimana yang berlaku pada kenderaan petrol dan diesel. Dan penjimatan sebenarnya. Cuma kos yang seringkali jadi isu kita sekarang ialah harganya yang dianggap masih mahal. Kereta elektrik ini dianggap harga mahal. Kalau kita lihat unjuran, kos teknologi masih mahal bagi setengah-setengah tempat, tetapi mutakhir ni kita rasa seronok bila banyak negara mula mengeluarkan kereta-kereta elektrik yang kecil dan bersaiz sederhana dan boleh mampu dimiliki. Dan kita juga sedang bergerak ke arah usaha-usaha tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat kenderaan-kenderaan yang dijual dengan kos antara 20 ke 30 ribu boleh dibeli oleh sebahagian besar rakyat kita. Apa yang penting ialah bagaimana untuk kita mengurangkan kenderaan petrol dan diesel di jalan raya, tapi kita mesti ada alternatif yang selamat. Tempat-tempat charge kenderaan yang kita perlu perbanyakkan. Dan usaha-usaha untuk kita meningkatkan kemampuan kenderaan ini juga perlu dipertingkatkan. Dan ini banyak pihak yang sedang melaksanakan. Untuk makluman, kerajaan pada masa ini sedang mempertimbangkan beberapa insentif yang bersesuaian untuk beri peluang kepada rakyat untuk memiliki kenderaan elektrik dan juga menggerakkan industri hijau kenderaan pada masa hadapan. Sebagai contoh, banyak penggunaan bas yang menggunakan bas elektrik, dan sebagainya. Di Sarawak, dia telah menggunakan hidrogen untuk penggunaan bas dan sebagainya. Ini di antara usaha-usaha yang dibuat di peringkat kerajaan dan kerajaan-kerajaan negeri bagi usaha menggalakkan budaya kenderaan hijau ataupun low carbon mobility bagi negara kita. Baik, sekali lagi kita bersama dalam program Temu Bual di Bernama Radio waktu ini, Hari Bumi Sedunia. Dan tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Topik kita tentang Hari Bumi Sedunia ini. Baik, dan ini kita cerita tentang hias-hias rumah. Laman rumah. Rumah. Datuk Seri nak bagi tahu depan rumah saya penuh pokok. Tinggal. Nampak tak tu? Menyokong lah konsep sejuta tanaman pokok tu. Banyak oksigen rumah dia ni. Saya kadang-kadang cuba tumpang juga ni ambil oksigen rumah dia. Okey, kita lihat kebanyakan masyarakat kita kan, mereka akan hias laman rumah mereka ni kehijauan konsepnya hijau alam semula jadi, greenery. Tapi itulah dia, pertama sekali kadang-kadang betul lah ada pokok yang betul, kadang-kadang dia pakai pokok plastik. Hijau juga. Hijau juga kali tu. Ataupun tanam pokok salah Datuk Seri, rumah teres tanam pokok durian keliling. Boleh kira tak? Boleh kira tak macam tu? Okey, tentang pembangunan konsep binaan atau landscape bangunan rumah-rumah kita yang hijau. Sebenarnya konsep pembangunan hijau ni sebenarnya amat digalakkan dalam bangunan masa kini. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah bagi menyokong usaha ke arah bandar rendah karbon. Selain daripada mengurangkan kesan-kesan pulau haba, contoh kawasan bandar, kalau sekiranya kawasan itu tidak banyak pokok-pokok dan haba makin keluar daripada kenderaan, kita boleh bayangkan macam mana suasana. Macam kita duduk tengah-tengah, yang kenderaan ulang-alik atau keliling kita penuh dengan kenderaan motor dan kereta sebagainya. Itulah
suasana kepanasan tu akan meningkat di kawasan tersebut. Dan ini menunjukkan suatu diistilahkan sebagai Pulau Harbor di tengah-tengah bandar. Jadi perancangan bandar dan seni banner hijau ni sebenarnya dapat membantu, tujuannya ialah selain pada menyejukkan, tadi disebut menyejukkan mata, kita tengok pokok-pokok hijau ni mata kita sejuk, nyaman, kita rasa tenang kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, setiap kali Allah Ta'ala sebut syurga, mesti disebut taman bunga, mesti disebut air. Setiap kali Allah Ta'ala sebut syurga, mesti disebut dua perkara tu. Pertama ada sungai-sungai, yang kedua ada taman-taman. Ini menggambarkan suasana yang nyaman, sejuk. Kita kalau rumah kita pun keliling dengan pokok-pokok pun kita rasa nyaman dan seronok. Jadi kawasan-kawasan seni banner, alam banner ni sebenarnya meliputi bangunan-bangunan dan ruang-ruang awam. Sekaligus mengurangkan penggunaan tenaga dan kawasan hijau ni sebenarnya dapat kita sekurang-kurangnya kita dapat 10% kawasan dapat diliputi ataupun dilitupi oleh kawasan hijau setiap bangunan, dan di waktu yang sama kita guna pula green technology dengan penggunaan solarnya, penggunaan jimat airnya. Di waktu yang sama kalau boleh kita manfaatkanlah air hujan ni. Kadang-kadang saya nak sebut sikit lah, air pipe yang sampai rumah kita ni harganya, prosesnya sangat mahal. Kita terpaksa teknologi, kita terpaksa ambil dia punya kena rawat air tersebut, kemudian kita kena bina perpaipan dia sampai rumah kita kos sebenarnya sangat mahal. Jadi air tu mahal dari segi nilai lah. Mungkin kita bil kita rasa tak semahal elektrik, tak semahal benda lain, tapi dari segi nilai yang air tu sangat mahal. Jadi sayangnya kita waktu hujan, kita kadang-kadang air kita lepas gitu je. Kalau kita nak siram pokok, kita pun guna air paip. Basuh kereta pun kita guna air paip yang nilai mahal tadi. Kita nak siram buat benda-benda pun kadang-kadang kita cuci longkang pun kita guna air paip kita. Sedangkan di waktu yang sama, kita sebenarnya negara kita banyak hujan. Kalau kita boleh manfaatkan menapung air hujan tersebut, mungkin ada yang timbul masalah nyamuk kan. Nanti takung penuh dengan nyamuk, nanti kena saman pula. Jadi tapi itu sebenarnya kaedah. Kalau kita boleh pastikan takungan kita selamat, paling tidak pun kita boleh guna air hujan tu untuk siram pokok. Kita guna air hujan tu untuk basuh longkang, cuci longkang kita. Kita boleh gunakan air hujan tu untuk basuh kereta kita sebagainya. Taklah kita guna air paip yang kita guna untuk minum tu kita basuh kereta, basuh siram pokok. Ini sebagai contohlah. Kalau kita boleh manfaatkan, tentu itu lebih dapat menjimat. Dan untuk makluman semua, kita di peringkat kementerian, kita telah wujudkan suatu kaedah di mana semua sistem kumbahan kita buat berpusat. Alhamdulillah, sistem kumbahan berpusat ini menyebabkan kita rawat semua air daripada sistem kumbahan rumah-rumah kita, kediaman kita, dan kita rawat, dan kita setelah kita rawat menyebabkan kualiti air itu dah jadi air yang baik. Dan kita manfaatkan air ini kepada kilang-kilang industri lah, bukan untuk minum lah, bukan untuk makan minum, tapi kita hantar ke industri untuk penyejukan industri tersebut. Sekurang-kurangnya kita tidak guna air yang dirawat untuk minuman ni sama, jadi kita guna kepada tempat-tempat yang tidak perlu standard tersebut. Jadi kalau ini dapat kita bina, dan saya suka maklumkan juga dalam ruang yang ada ini ialah kita di peringkat kementerian kita melaksanakan program low carbon city, di mana kita galakkan PBT untuk turut terlibat sama dalam program mengurangkan karbon di bandar-bandar kita dengan pelbagai anugerah insentif yang kita beri di peringkat kementerian, supaya PBT kita ni alhamdulillah menyambut sangat baik, dan kita nak libatkan kalau boleh semua PBT turut serta dalam hal ini. Sehubungan dengan itu kita peruntukkan dalam 35 juta untuk pastikan PBT kita ambil bahagian dalam usaha ke arah low carbon city yang kita laksanakan ini. Tujuannya balik pada apa yang disebut adalah nak menghijaukan suasana untuk penyerapan karbon kita dan wujudkan suasana lebih sejuk, lebih nyaman di kawasan-kawasan bandar kita, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Datuk Sri, secara ringkas nasihat kepada pendengar-pendengar kita ini, bagaimana untuk menjaga alam sekitar? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saya kira untuk akhir, bahagian-bahagian akhir kita ni. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah pun menyokong usaha-usaha di bawah pihak kerajaan, termasuklah kita melaksanakan denai sungai supaya sungai kita lestari, sungai kita cantik, dan banyak NGO tu terlibat dalam usaha ini.
Yang kedua, saya nak ucap juga tahniah, terima kasih pada PBT yang telah ambil bahagian dalam usaha untuk terlibat sama dalam Lower Carbon City yang telah saya sebutkan tadi. Dan terima kasih juga kepada semua NGO, badan-badan yang turut sama bersama dengan kerajaan menyokong usaha melestarikan dan menangani masalah-masalah pencemaran alam sekitar. Sama ada mereka terlibat dalam usaha mengutip sampah. Yang banyak NGO pada hujung minggu kadang pergi ke pantai, pergi ke sungai, pungut sampah dan diuruskan pembersihan sampah-sampah tersebut. Demikian juga usaha-usaha dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan masyarakat, termasuk kanak-kanak, pelajar-pelajar sekolah di universiti dan sebagainya. Kadang-kadang kita turun dalam usaha menanam pokok, menghijaukan kawasan-kawasan yang telah dia bangunkan dan kita kena pasti. Dan juga kita harapkan supaya usaha-usaha dapat digerakkan bersama bermula daripada rumah kita, supaya sama dalam rumah dan di luar rumah dapat kita wujudkan gaya hidup hijau ini, insya-Allah. Dan di samping itu kita nak kurangkan sedikit, kalau boleh bila kesedaran yang ada, semua pihak akan berusaha, tentulah negara kita lebih ceria. Bukan soal pelaporan kita pada dunia, tapi yang penting kita nak manfaat. Kita duduk di sini, ni bumi kita, ni tanah air kita, kita kena hidup dalam suasana yang seronok, yang ceria, bukan saja jiwa tapi di luaran kita juga dapat kita bentuk suasana yang hijau, yang seronok. Sebab apa yang setiap kita ni kita dipengaruhi. Kalau kita pergi satu kawasan yang seronok, yang hijau, ada air mengalir yang jernih, automatik jiwa kita akan ceria, jiwa kita akan seronok. Berbanding kita pergi tempat yang panas, yang bising, yang bingit, kita pun akan berubah. Kadang-kadang balik muka merah, dia ingatkan marah pada apa? Ingatkan marah pada bos marah kan? Kerana jam kereta, kenderaan yang banyak, asap yang banyak, menyebabkan kepala pun naik panas juga dah. Jadi terima kasih semua dalam usaha kita menjayakan sambutan Hari Bumi pada kali ini, dan tema bumi kita pada kali ini dah pulihkan bumi kita atau restore our earth, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, bersama-sama dengan kita untuk temu bual eksklusif di Bernama Radio. Terima kasih Datuk Seri. Sama-sama, insya-Allah jumpa lagi nanti dalam siri-siri akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Berita bisnes Pilihan anda.